Apakah yang kita akan belajar sekiranya kita mengambil option bimbingan dan kaunseling? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nihao, bertemu dengan very good evening. My name is Akil Sandi. For those who didn't subscribe to my YouTube channel yet, please do it now in case you've been missing something interesting. So for today's video, I'm going to talk about a little bit about option bimbingan dan kaunseling di Institut Pendidikan Guru IPG. So basically, I don't think I have time untuk buat video, untuk buat video, but yeah, so sekarang that's why I take this opportunity to do the video. So ada ramai yang PM Akil tanya option bimbingan dan kaunseling tu macam mana, belajar apa, kena buat apa. So for now, saya akan terangkan sedikit dalam perjalanan saya ni, which is bimbingan dan kaunseling ni dia lebih kepada tidak mengajar. So apa kelebihan kalau ambil subjek bimbingan dan kaunseling ni? Ada dua. Yang pertama, kita dapat lesen sebagai seorang guru, dan yang kedua, kita ada lesen sebagai seorang kaunselor. So nanti kalau kita jadi cikgu pun, kalau lesen kita tu still valid, still tak expired, korang boleh jalankan konsultasi ataupun lakukan sesi kaunseling secara luar, di luar kawasan. Tapi ada tempat-tempat je lah. Tu antara kelebihan dia. Tapi ada kekurangannya. Ada kekurangan ke? Aku tak rasa mengenai kekurangan, sebab dia lebih kepada untuk kita mencapai sesuatu tu, kita perlulah usaha dulu. So, sekejap, I need to take a breath. Okay, baiklah. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab video ni ambil masa like a week untuk saya siapkan. Hari tu saya dah buat untuk part yang pertama. Ni adalah part yang kedua. Masa tu part yang pertama, rambut belum potong, lepas tu ada kekurangan ilmu dan sebagainya. But sekarang Alhamdulillah saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan apakah yang kita akan belajar sekiranya kita mengambil option bimbingan dan kaunseling di IPG, di Institut Pendidikan Guru. Okay, ataupun nama lama ni adalah Maktab. So I'm sorry because minggu ni sangatlah pack, which is yang pertama, kita ada banyak program, iaitu program futsal. Lepas tu pun kita ada program perasmian Ihya Ramadan. Lepas tu pun Alhamdulillah ada aerodance, dan IPG kami, saya seorang wakil, Alhamdulillah mendapat johan. Alhamdulillah ambil masa like 4 days untuk berlatih, untuk praktis. Allah Akbar, Masya Allah. Didn't know how struggle and fun it was, but Alhamdulillah. So basically, apa yang kita akan belajar tentang bimbingan dan kaunseling di IPG ni, saya akan rumuskan secara ringkas. Sangat banyak ya apa yang kita akan belajar. Antaranya adalah yang pertama, pada SEM yang pertama kita akan fokuskan. Biasalah bila kita baru masuk kan, kita akan diberi pendedahan tentang apa itu bimbingan dan kaunseling. Contoh, apa itu bimbingan? Okay. Lepas tu, apa itu kaunseling? Okay. Lepas pun kita akan diberi pendedahan tentang pengurusan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebagai contoh, kita akan belajar tentang sistem filing di sekolah. Kalau guru bimbingan dan kaunseling korang di sekolah korang function, korang akan dapat lihat dalam bilik kaunseling tu ada banyak file-file yang tersusun rapi. Dan kalau sekolah tu kaunselornya okey, bilik kaunselingnya sangat teraputik, sangat selesa untuk kita datang, untuk kita kunjungi, untuk kita lepak dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau dekat sekolah saya dulu, ya Allah, Alhamdulillah, kita ada bilik kaunseling individu, kita ada bilik kaunseling kelompok, kita ada bilik pengurusan, kita ada bilik kaunselor, 2 bilik kaunselor dan sebagainya. So Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saya ada bilik, sekolah saya tu ada bilik kaunseling yang function, yang memberi impak lah kepada saya buat masa sekarang. Lepas tu, sebab sistem filing ni penting untuk kita ajar, untuk kita, orang kata kalau nazir datang ke, ataupun kita nak tunjukkan kepada klien ke, ataupun ada isu-isu yang berbangkit, kita boleh senang, kita rujuk pada file. Tapi kalau tak silap saya, sekarang kita dah ada sistem online yang akan setiap kaunselor dapat di sekolah untuk isi maklumat-maklumat tertentu. Lepas tu seterusnya, SEM yang kedua, kita akan fokuskan secara rumus lah pada keseluruhan SEM, semua SEM yang sampai saya belajar sekarang, kita akan belajar tentang teori. Teori ni contoh, kita ada teori reality, teori REBT, teori
gas stop dan sebagainya. Kegunaan teori ni untuk apa? Kegunaan teori ni, contoh kalau saya kaunselor dan awak klien saya, kalau awak datang cerita isu awak, tak kisahlah bahagia ke, duka ke, lara, saya akan perhatikan isu awak dan kita akan bincangkan sama-sama isu tu. Kemudian saya akan fikir saya nak guna teori mana terhadap isu yang awak sampaikan ni. Tu kalau kita belajar teori. So kita kena pandai aplikasikan lah. InsyaAllah, doakan saya. Lepas tu pun yang kedua, kita akan belajar juga tentang empat dah kot, tentang kemahiran sebagai seorang kaunselor. Jadi untuk menjadi seorang kaunselor ni, sebenarnya IPG ni adalah pusat latihan. Memang pusat latihan bukan sebenarnya. So kita akan praktis lah macam mana untuk jadi kaunselor. So antara kemahiran-kemahiran yang kaunselor perlu ada, yang pertama adalah empathy. Empathy ni apa? Apa beza empathy dan juga simpati? Simpati ni, saya simpati dengan awak, kita kesian kat dia. Tapi kalau empathy ni, dia menangis, kita pun rasa tangisan tu, air mata kita pun mengalir. Tapi tak adalah mengalir betul, dia macam ada karisma profesional, but ada empathy. Contoh kalau kawan kita cakap dia pernah putus cinta, so kita pun merasai benda tu sebab kita pernah putus cinta. Dan walaupun kita tak pernah lalui benda tu, tapi kita kena buat kita melalui benda tu. Adalah cara-cara, adalah proses-proses dia. Okay. Lepas pun kita, kalau ada klien yang menipu ke apa, kita tak boleh judge dia. Biarkan dia menipu, biarkan dia bercerita. Tapi ada cara untuk kita nak ubah benda tu sampailah dia spill the truth about the tea, about the Starbucks. Tapi Okay, lepas tu pun ada banyak lagi perkara. Sangat fun je belajar bimbingan dan kaunseling ni bagi saya, sebab saya minat, Alhamdulillah. Dan ini merupakan kali kedua saya apply. So, bila kau pernah di reject dan kau diterima untuk kali kedua, kau akan rasa bersyukur tu lain macam. Lagi-lagi kalau kau tak pakai kabel, kau tak ada, Masya Allah, Alhamdulillah. And then apa lagi aku belajar? Banyak sangat, ya Allah. Kalau kaunselor, kalau lecturer korang fun, you will learn a lot of things. And dekat IPG ni bukan sahaja korang akan belajar, korang juga akan belajar untuk menguruskan program. Dekat bimbingan kaunseling ni kita juga ada menguruskan program. Contoh, nanti bila dekat ke sekolah pun kita akan belajar, kita akan buat program-program. Sebagai contoh, program motivasi. Kita nak buat ujian soal selidik. Ujian soal selidik ke? Bukan. Ujian yang personality tu dan sebagainya. Ujian kerjaya dan sebagainya. So dekat IPG ni lah tempat untuk kita belajar benda-benda macam tu. It is so fun. You will learn a lot of things about yourself and about others. Tapi seorang tokoh bijak pandai ni, dulu dia pernah berfikir untuk mengubah dunia. Tapi dia belajar lagi. Aku tak boleh ni ubah dunia, aku nak ubah negara. Dia belajar lagi. Susah nak ubah negara. So dia belajar lagi. Dia tukar. Aku tak boleh ubah negara ni, aku nak ubah negeri. Dia belajar lagi, tak boleh juga ubah negeri. Lepas tu dia ingat dia nak ubah keluarga dia. Okay, kecilkan lagi kan. So dia belajar lagi, tak boleh juga, susah nak ubah keluarga. Lepas tu dia tengok. Last dia dapat tahu yang dia perlu ubah adalah diri dia. Jadi sebagai seorang kaunselor ni, kalau awak nak tolong orang lain, awak kena ubah diri awak dulu. Awak kena tolong diri awak dulu. Sebagai contoh, kalau awak nak sayang orang lain, awak kena sayang diri awak dulu. Macam mana awak nak sayang orang lain kalau awak pun tak sayang diri awak? Macam mana awak nak aplikasikan kemahiran sayang tu? Awak nak aplikasikan abstrak sayang tu kepada orang lain kalau awak sendiri pun tak ada. So, first thing to do, sayang diri dulu. Okay? Jangan nak gelojoh-gelopoh, nak sayang orang lain, itu ini, buka hati untuk itu ini. Tapi, untuk diri sendiri, tak sayang. Okay. Contoh kalau awak tengok cermin dan awak benci diri awak rasa muka itu ini, na'udzubillahi min zalik, awak patut berduka. Sebab kita sepatutnya terima je apa yang kita ada. Setiap apa yang berlaku ni pasti ada hikmahnya. Ni saya terangkan secara umum je. Untuk secara detail, kalau awak ada persoalan berkaitan kenapa tengok cermin tu kita perlu sayang diri sendiri, kita perlu ada self confidence, boleh DM saya ataupun boleh tanya soalan dekat TikTok. I will open ni. Ataupun kita boleh buka room ke untuk kita lakukan perbincangan. Why not kan? Lepas tu pun, apa lagi yang saya belajar tentang bimbingan dan kaunseling dekat IPG ni buat masa sekarang? Sebab saya masuk lewat sikit dan sekarang saya di tahun yang ke rahsia. Imam Syafi'i pernah berkata ada 3 benda yang perlu dirahsiakan kepada orang. Iaitu yang pertama, umur, harta, keluarga. So, there are things that we need to keep it secret. Dan ada juga aib yang perlu disimpan.
kenapa ada juga sebab ada aib yang kalau semua orang dah tahu kita boleh jadikan pengajaran dan bercerita kepada orang. Tapi kalau aib yang semua orang tak tahu tapi kita sebarkan, itu akan mengundang, kalau tak silap saya, betulkan saya jika saya salah, antara golongan yang diazab api neraka. Saya lupa, ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Kalau tak silap saya, betulkan saya tahu jika saya salah, adalah orang yang bagi tahu aib dia dekat orang lain kalau orang lain tak tahu. Kita bangga dengan dosa yang kita ada. Na'udzubillah misalnya. So yeah, I think that's all for now. Sebab tu je yang terlintas dekat fikiran Akil buat masa sekarang, apa yang kita belajar untuk bimbingan dan kaunseling di IPZ. And dekat option bimbingan dan kaunseling ni, untuk IPZ ada beberapa IPZ je yang ada bimbingan dan kaunseling. Yang pertama, kalau tak silap saya, IBDA, IPZ KRM, mana lagi? Darul Aman kot. Ada beberapa IPZ yang ada kos bimbingan dan kaunseling. Dan untuk IPZ kami, IPZ Kampus Raja Melewat, kami ada SMC, Stress Management Center. Sangatlah promote, tiba promote. Sangatlah dipandang tinggi lah pada kami. Sebab kita ada, sekarang telah pun dinaik taraf daripada dulu sampai sekarang, kami dapat lihat perubahan-perubahan tu. So I think that's all for now. Kalau ada soalan lagi tentang subjek lain ke atau berkaitan IPZ ke, jangan lupa untuk komen down below. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk balas, sebab minggu ni adalah minggu assignment and saya ada banyak lagi assignment yang saya belum hantar. InsyaAllah dengan apa yang saya bagi ni dapat memberi impak kepada semua. Saya hanya dapat membantu sikit saja, selebihnya atas usaha anda sendiri. Semoga yang kurang itu datang dari saya, yang banyak itu datang daripada penyoal, dan yang buruk itu datang dari saya, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan itu sahaja. Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe tau. Subscribe. Okay, thank you. Assalamualaikum.